أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemar Iman dalam kuliah asal ini dengan kitab Qalbun Salim, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, lagi saya kasihi saf pentadbiran Gemar Iman yang diurus tadbir oleh Puan Bahajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang hari Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomah kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. Alhamdulillah. Terima kasih pada moderator kita pada petang ini, Kekanda Amira. Saya muliakan juga sah pentadbiran Gemar Nur Iman dan juga yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkhabar semuanya? Sihat ke? Okay, baik, Alhamdulillah. Petang-petang ni kita nak sambut satu Rejab ni. Kejap lagi masuk Maghrib. Maka dah masuk satu Rejab. Ya Allah, rindunya pada bulan Ramadan. Rindunya kita nak duduk dalam bulan Ramadan. Rindunya kita nak berdoa pada bulan Ramadan. Rindunya kita nak tarawih. Rindunya kita nak tadarus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulakan, saya ada soalan cepu mas kepada moderator. Tadi Fatihah lagu apa? Fatihah Taranu apa Alamak. Nawan ke Ustaz? Bukan. Bayati? Bukan. Hijaz. Bukan. Ras? Jiharka. 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 Soba. Lagu apa? Jiharka. Jiharka, tepat. Pandai. Baik, insyaAllah. Nabi memang suka tu Ustazah. Hadiah insyaAllah bulan puasa nanti. Kita akan buat tadarus. InsyaAllah. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT. Hari ini kita sambung lagi pukul sekat berapa ni? Saya lupa lah. 255 Ustaz, insyaAllah. Ustaz punya surat saya dicatat lah, tapi Ustaz cek betul tak? Betul, pada nota kaki 263.
Dalam riwayat lain, kita masih dalam tajuk akan sukanya dunia. Cinta pada dunia. Dalam riwayat yang lain tetapi hampir sama. Sayyidina Ali berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Apa yang halal di dunia menjadi sebab untuk dihisab, diperiksa pada hari kiamat, dan apa yang haram menjadi sebab untuk diseksa. Benda yang haram tidak akan lagi dihisab, tetapi benda yang halal dihisab. Baru-baru ni kan ada orang tanya, betul ke Ustaz kalau baju 40 hari tak pakai akan dihisab? Bukan baju saja. Yang betulnya kata ulama, seluruh apa yang kita ada kena hisab. Kereta kita, motor kita, apa yang kita ada akan ditanya daripada mana beli, untuk apa, gunanya untuk apa, semua akan ditanya. Hari ni kalau kita beli handphone, sebab apa kita beli handphone? Mesti bersebab. Sebabnya apa? Sebab kita nak gunakan untuk modal dakwah kita, untuk kita search apa-apa yang perlu. Tapi kalau kita gunakan apa yang ada pada kita ni ke jalan maksiat, maka sudah menjadi satu benda yang haram. Maka benda yang haram menjadi sebab untuk diseksa dengan api neraka. Sebab itu, apa yang halal kat dunia ni, semua dihisab. Contoh isteri yang halal. Isteri kita kahwin, dia halal dah. Tapi belum kahwin, haram. Tak boleh lagi kita pegang-pegang halal, kita menyentuhnya. Tetapi akan dihisab. Amanah kita jaga isteri, amanah kita pada anak-anak. Sebab tu apa yang halal, insya-Allah kita kena jagalah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu ada jawapan. Sebab tu bukan tak boleh baju yang banyak, bukan tak boleh kereta yang banyak, bukan tak boleh harta yang banyak, tetapi penghisapan Allah Ta'ala itu haruslah kita sedari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, aiban dirahmati Allah. Bila menyebutkan tentang perkara yang halal banyak. Sebab tu apa yang haram menjadi sebab untuk diseksa, maka perbuatan-perbuatan terjerumus kepada perkara yang haram, maka baginya akan diseksa oleh api neraka Allah, melainkan mereka-mereka itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak bagi faham, ni kita nak bagi jelas. Setiap apa yang ada pada kita akan dihisab. Duit, segala-galanya akan dihisab. Jangan kita ingat kita boleh terlepas pandang daripada perkara tersebut. Ibu yang dikasihi oleh Allah SWT. Baik, apakah yang dimaksudkan dunia yang dicela? Imam Al-Haddad menjelaskan istilah dunia ini ialah segala yang terdapat di atas muka bumi ini daripada berbagai-bagai barang, benda yang menarik nafsu syahwat dan kelazatan. Itu sahih. Sebab dunia ni macam-macam perhiasan. Macam-macam ada. Macam ada everything kita pandang. Kan? Keretanya yang mewah. Kereta dah ada tapi nak pakai kereta lain. Ni antara perkara-perkara yang bagi saya lah, betul apa yang disebutkan. Macam kita sendirilah. Dekat nanti nak masuk dah dalam 60 hari nanti kita nak pergi bazar Ramadan. Tengok bazar Ramadan kita. Kalau bazar Ramadan tu kita tengok penuh dengan syahwat lah. Pandang aja dah seronok nak. Pandang aja Allah. Contohnya begitulah ibu-ibu. Pandang saja ya Allah bersyahwat. Sebab dunia ni macam-macam ada. Tapi keindahan syurga lagi indah daripada apa yang berada di atas dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Supaya kita ni jangan merasakan dunia ni indah. Tetapi rasakanlah sesuatu yang indah adalah syurga Allah. Sebab ianya bersifat kekal. Maka semua jenis benda dan barang yang memang nafsu kamu mengingininya dan tertarik kepadanya serta sangat mengutamakannya, itulah yang dikira dunia yang tercela. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan kesemuanya itu dalam firman-Nya surah Al-Imran. Apa kata Allah dalam ayat ke-14? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Tengok, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan. Allah jadikan perempuan. Dan anak pinak Allah jadikan harta yang banyak berpikul-pikul daripada emas dan perak, kuda yang bertanda lagi terlatih, dan bintang-bintang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Dan ingatlah, di sisi Allah ada tempat kembali sebaik-baiknya, iaitu syurga. Di sini Allah menekankan walaupun dunia itu berbagai-bagai adanya, perempuannya, anak-anaknya, harta benda yang banyak terpikul-pikul daripada emas dan perak, kuda yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semua ialah kesenangan hidup di dunia. Kita kan faham dunia ni adalah sifatnya sementara. Apa yang kita dapat, kita akan tinggalkan. Kalau kita dapat seorang isteri, kalau kita meninggal, kita tinggalkan. Kita ada anak-anak. Lepas tu meninggal. Meninggalnya kita tinggal anak-anak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Saya nak sebut satu benda boleh, no? Kalau hari ni, kalau ada anak-anak kita yang agak buat perangai, jangan marah sangatlah. Sikit-sikit tak apa. Nah, sebab tadi, waktu saya solat Jumaat, jadi saya jadi imam di satu surau Jumaat. Isteri saya hantar anak saya ke sekolah, yang sulung lah, dan kemudian balik. Waktu balik tu, ada satu tepat jalan tu, di kawasan perumahan apartmen saya ni, dia ada satu lubang najis, tetapi tidak tertutup dengan betul. Dan anak saya jatuh dalam tu. Lemas, tutup dah kepala. Tapi alhamdulillah isteri saya dapat naikkan balik ke atas. Kalau tidak, mungkin ajalnya sampai. Anak saya yang jatuh tu umur 5 tahun. Sebab tu waktu kejadian begitu hampir kehilangan anak. Sebab tergelam dalam satu tempat yang dalam dan berisi air. Di kawasan apartmen tu kan. Maka bila dipikir balik, kadang kita marah anak, kadang dia nakal kita pukul, kan? Kadang pagi-pagi dia nak pergi sekolah, tak nak bangun kita marah. Tapi kita tak tahu petang tu dia hidup ke tak hidup lagi. Sempat tak kita nak senangkan dia, gembirakan dia balik sebab marah kita tadi. Sebab tu pesan saya lah, ada orang ada anak, kalau sikit-sikit dia buat perangai tu jangan marah sangatlah. Kalau jadi apa-apa takut menyesal tak sudah. Maka sikit-sikit marah tak apa. Bukan tak boleh marah, sikit-sikit. Saya duk fikir tadi, lepas saya balik dari Jumaat tu, biasa saya akan istirahat. Kan? Tapi saya tidur dengan dia, saya tak tidur, saya pandang je. Saya terfikir, macam manalah orang-orang di Palestin boleh kuat saat kehilangan anak depan mata dia. Kan? Saya tadi pun hampir rasa macam tak keruan. Duk pandang je dia. Kalaulah jadi apa-apa pada dia tadi. Sebab memang dah lemas dah. Satu kepala. Tapi alhamdulillah dia dah elok lah. Dah tak ada apa-apa dah. Dia pun dah okey dah bila nampak saya. Cuma kejadian ni ialah kita tak jangka. Sebab tempat tu tiba-tiba tempat dia berjalan tu bocor dia punya tempat. Tempat letak sesuatu yang menghalang tu. Maka apa yang boleh saya ambil moral lah. Hari ni tuan-tuan,
kalau anak kita buat salah tu normal sebab dia sedang belajar. Tapi kalau orang yang dah belajar tapi dia buat salah tu tak normal. Maka kat sini kita kena banyak sabarlah. Kalau tidak menyesal tak sudah. Daripada tadi saya duk pandang je dia. Kalaulah petang ni jadi satu hari yang berbeza bagi saya. Sebab memang kata memang dekat dah ajal. Kalau tidak mungkin petang ni petang yang berbeza bagi saya. Tapi Allah Ta'ala izinkan lagi untuk saya tengok anak saya, untuk saya besarkan dia. Maka Alhamdulillah. Sebab tu saya sebut, hari ni kalau anak kita ada sikit buat perangai, janganlah kita pukul ikut perasaan. Nanti menyesal tak sudah. Sebab bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Sebab dekat dunia ni, kesenangan gitulah. Bila Allah berkehendak, Allah akan ambil. Tapi Alhamdulillah semuanya sedang baik-baik saja. Wallahualam. Sikitlah saya selitkan. Dan ingatlah, di sisi Allah, ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Maknanya, walaupun kehidupan di dunia itu berbagai-bagai yang mendatangkan keinginan daripada segi nafsu. Tetapi di syurga adalah sebaik-baiknya di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala dunia ni tidak bernilai. Cuma Allah jadikan ia sebagai kebun untuk kita mencari aman. Untuk kita mencari aman. Tapi di sisi Allah tiada dunia. Tetapi ada syurga. Raih yang itu. Keinginan syahwat kita ataupun kehendak kita lebih kepada syurga. Sebab tu bila orang beribadah, Ustaz, adakah kita nak dapatkan syurga? Yalah dengan beramal dapat syurga. Tapi sebaik-baik ibadah kita bukan kerana syurga, tapi kerana Allah Ta'ala. Kerana yang mengizinkan kita masuk dalam syurga adalah Allah Ta'ala. Sebab tu rasa seronok bagi orang-orang yang mati syahid. Mereka telah berada di posisi ini. Tuan-tuan. Mereka telah berada pada tempatnya. Sebab tu Allah menyebut pada kita, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kalau kamu rasa dunia ni dah cukup baik bagi kamu, ada lebih baik daripada dunia. Yakni kata Allah dinamakan sebagai syurga pada surah Al-Imran ayat ke-14. Maka kalau hari ni kita rasa dunia ni cukup indah, maka ada lebih indah daripada dunia, syurga Allah. Maka dapatkanlah ia, rebutlah ia, tanamkan azam untuk mendapatkan syurga. Bukan azam kita nak raih semua yang ada di dunia. Kerana semua yang kita boleh raih kat dunia akan tinggal. Cuma apa yang kita raih dekat syurga, kekal. Yang apa yang kita raih di syurga, kekal. Apa yang kita raih kat dunia, tak kekal. Semua Allah akan ambil. Kan? Semua Allah akan ambil. Sebab tu, kita jangan terlalu bernafsu mencari dunia. Jangan terlalu meletakkan diri kita pada zon yang tinggi terhadap dunia. Ataupun satu platform 100% terhadap dunia. Ini bahaya. Sebab takut kita terlepas pada satu tempat yang akhirnya mengundang bahaya kepada diri kita sebab terlalu mengejar dunia. Okey? Baik tuan-tuan. Sesiapa yang mencintai dan mengejar semua itu serta menumpu semua perhatian kepadanya. Tidak ada cita-cita dan maksud yang lain selain daripada memuaskan nafsu dan kelazatan dunia serta mengecap segala kenikmatannya. Maka termasuklah dia dalam golongan para pecinta dunia dan orang yang memberikan perhatian kepada dunia. Andai kata cintanya kepada dunia itu melampaui batas. Cinta yang teramat cinta. Sehingga dia tidak membuat perhitungan lagi daripada mana dia mendapat harta benda itu, sama ada daripada yang halal maupun yang haram.
semuanya disapu bersih. Lalu dia pun mula melalaikan segala apa yang diperintahkan Allah. Dekat dunia ni dia tak mau tinggal, sikit pun tak ada, semua dia sapu. Tak kira halal, tak kira haram. Lalu dia pun mula melalaikan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta mentaatinya. Disebabkan terlalu sibuk dengan urusan dunia itu, sehingga akhirnya dia terjerumus pula ke dalam maksiat dan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Jika telah sampai ke peringkat ini, maka sudah patutlah dia menerima ancaman dan seksa yang dijanjikan terhadap para pencinta dunia. Dan orang yang mengejar dunia serta mengambil berat tentang dunia, tentulah orang ini dalam bahaya yang berat. Kecuali jika dia segera bertaubat kepada Allah SWT sebelum meninggal dunia. Dan sebelum dia berpindah daripada kehidupan dunia yang sementara. Hak ni paling takut. Terlalu cinta sampai suatu saat melalaikan ia daripada perintah Allah dan yang diminta mentaatinya. Kadang-kadang kalau manusia tu terlalu mencintainya melampaui batas. Contohnya kalau kita bercinta dengan seseorang, feel in love. Mandi tak basah, makan tak lalu, kentut tak lawas, macam-macam. Tuan-tuan, kerana cinta tu telah menjadi igawan, maka bila cinta seseorang itu menjadi igawan, bertindak dalam keadaan perkara-perkara yang sedar tak sedar membawa kepada dosa. Sebab tu indah cinta selepas kahwin. Patut ada orang yang bercinta sakat, sudah berpegang tangan, sudah berpeluk-pelukan kerana terlalu cinta. Berat, bahaya akibatnya. Begitu juga terlalu perlu erat dunia. Terlalu cinta pada dunia, maka beratnya sukar juga untuk ditanggung kepada seseorang itu kalau dia jauh daripada perintah Allah, lalu dia tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Ingatlah, kita hari ini kena pimpin hati kita. Kena pimpin diri kita, kena perbaiki azam dan tekad hati kita, tidak terlalu mengejar benda yang sementara. Andai sekalipun dapat, gunakanlah ia dengan ketaatan dan hikmah agar meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sebut tak nak dunia, tetapi kalau Allah izinkan kita mendapat dunia, Allah akan hisab. Hisab bagaimana? Seperti saya sebut tadi. Maka gunakan apa yang hari ini kita dapat untuk menjadikan akhirat kita lebih berjaya. Menjadikan akhirat kita mendapat sebaik-baik pembalasan asbab, meraih apa yang ada di dunia, tetapi digunakan di jalan Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan lagi. Diriwayatkan bahawasanya Nabi Isa alaihi salam melihat dunia dalam keadaan seperti perempuan tua yang sangat hodoh, yang memakai bermacam-macam hiasan. Nampak? Bahawasanya Nabi Isa alaihi salam melihat dunia dalam keadaan seperti perempuan tua yang sangat hodoh yang memakai bermacam-macam perhiasan. Maknanya, kalau orang tua, dah lah tua, lepas tu mukanya tak berapa cantik. Ya? Pada urusannya begitulah. Dah tak cantik, lepas tu pakai perhiasan. Nampak, kita kalau tengok pun nampak rasa macam, dalam bahasa Inggeris disebut sebagai annoying. Begitulah perumpamaan Nabi Isa kepada dunia. Mak-mak jangan marah ya. Bukan saya kata mak-mak ni tak boleh pakai emas.
perumpamaan yang dibawa oleh Nabi Isa. Mak-mak dah tua, adakah tak cantik? Cantik. Cuma Nabi Isa sebut perempuan tua yang sangat hodoh. Maknanya perempuan tu ni siapa? Mereka yang hodoh. Dah tua. Bila tua kan mak-mak faham. Kadang tak dipandang. Kadang tengok orang pun tak nak beza dengan yang muda. Kan? Maka tiada menjadi permasalahan bila kita dah berusia. Kita nak dress ikut kesukaan masing-masing lah. Cuma perumpamaan ya ibu-ibu. Dan Nabi Isa bertanya, kamu telah berkahwin dengan beberapa orang suami. Dia menjawab, ramai sehingga aku tidak dapat menghitung berapa ramai. Nabi Isa bertanya lagi, adakah mereka menceraikan kamu? Atau mereka meninggal dunia disebabkan engkau? Bahkan aku telah membunuh semua mereka. Tuan rahmati Allah. Nabi Isa bersabda, aku hairan melihat suami kamu yang masih ada. Kenapa mereka tidak mengambil pengajaran daripada suami-suami kamu yang terdahulu? Tuan, dia ada banyak kali kahwin, tapi dia bunuh suami dia. Dan Nabi Isa menyebut, ternyata hairan. Kenapa masih lagi kamu ada suami? Sedangkan tidakkah suami-suami yang setelah itu kahwin dengan kamu tidak melihat suami-suami yang terdahulu yang dibunuh mati oleh kamu? Sebab apa? Keinginan syahwat. Mungkin wanita itu cantik. Mungkin wanita itu luar biasa. Sebab tu dia walaupun mendengar banyak berita, tetapi ia tetap juga berkehendak. Itulah namanya memandang daripada segi syahwat. Kalau memandang daripada segi akal dan iman, takkan aku nak kahwin perempuan yang berkali-kali bunuh suami. Kita pun tak mau. Tetapi tertipu daya dengan syahwat, akibatnya tak merasakan apa-apa jua. Tak merasakan bahaya, lakukan saja. Tanggungannya setelah kita. Wallahu a'lam. Baik. Dia sebut lagi. 264. Lihat Ihya Ulumuddin. Ini kitab Imam Ghazali. Tengok. Nanti pukul 6 saya buka soalannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Tanbih, peringatan. Kalau dalam kitab dia tulis tanbih ini peringatan. 4 golongan yang tertipu, maghrurun. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan 4 golongan yang tertipu. Termasuklah yang pertama, al-ulama. Yang tertipu dengan dunia. Kenapa? Berkata dia merasakan dirinya mulia kerana memiliki ilmu. Dia tertipu dengan sibuk mengajarkan ilmu, tetapi dia sendiri tidak beramal ibadah dan tidak mengamalkan ilmunya terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Kadang-kadang dia sombong dengan ilmunya dan menganggap orang lain lebih rendah dan hina daripadanya. Bahaya juga. Ulama. Ulama ni siapa? Orang yang alim, orang yang wara', orang yang berilmu, al-ulama. Siapakah yang mereka itu takut kepada Allah? Disebutkan adalah al-ulama, iaitu mereka-mereka yang berilmu. Di sini menunjukkan ulama juga tidak pernah terlepas daripada tipu daya dunia. Ada ulama muhakkikin, ada ulama mutakhirin, ada ulama-ulama jiwanya terikat dengan akhirat. Tidaklah semata-mata mengajar, tetapi ingin belajar, ingin mengamalkan ilmu. Tapi betul juga, kadang-kadang bila dah selalu berceramah, dah selalu mengajar, rasa diri itu terlalu hebat. Sampai orang lain cik-cik cari salah saja. Tak boleh. Kan? Sebab orang lain belajar, kita pun belajar.
Orang lain ada telinga, kita pun ada telinga. Orang lain ada mata, kita pun ada mata. Orang lain ada mulut, kita pun ada mulut. Boleh lah, boleh faham lah. Maka kalau kita suka mengata orang, orang mengata kita. Kalau kita suka sibuk pasal orang, orang pun boleh bersibuk pasal kita. Maka jadi orang yang berilmu, pertama kali adab kata guru kami. Bila ada ilmu, mengamalkan ilmu itu. Satu. Yang kedua, mengajarkan ilmu itu. Tuan-tuan. Yang ketiga, jangan pernah merasa diri hebat daripada orang lain. Dan yang ketiga, yang keempat, pastikan tidak ada sifat ujub atas ilmu. Yang disebutkan tadi, ada satu benda guru kami sebut. Guru kami pesan pada kami, jangan kau ajarkan orang yang perkara engkau sendiri belum diamalkan. Maka guru kami kata apa? Jangan ajarkan sesuatu yang kau ada tetapi kau belum amalkan. Dia pantang kata guru kami lah. Dia kata, ana kalau mengajar tak pernah mengajar benda yang ana tak beramal. Setelah ana beramal, baru ana akan mengajarkannya. Masya Allah. Dia pesanlah pada kami. Maka betul juga. Kadang-kadang ada ilmu. Dan ilmu ni buahnya adalah amalan. Kalau ilmu ada, dia tak beramal tapi dia sampaikan ilmu je. Tapi amalnya tidak. Pun masalah juga. Ilmu dapat, amal ia, sampaikan pun ia. Itu komplit. Dengan ilmu tak merasa ujub, dengan ilmu tak merasa takabur, itu bagus. Bahkan share, bahkan berlapang dada. Mudah didekati dengan orang yang berilmu. Baik. Antara mereka-mereka itu adalah ulama warisatul anbiya. Yang kedua adalah abid. Orang yang suka beribadah. Juga tertipu daya kata Ihya Ulumuddin dalam kitab Imam Ghazali. Dia sombong dengan banyak ibadah yang dilakukan. Ketika dia mempraktikkan zuhud dan ibadah, bertabat dan berzikir, dia merasakan dirinya telah sampai kepada maqam zuhud atau maqam ma'rifatullah. Sedangkan hatinya masih cinta dunia, ingin pangkat dan kedudukan serta mengharapkan pujian dan penghormatan. Masya Allah. Ni kita sebut apa? Satu benda yang kita kena ingatlah. Sebab kadang-kadang bila jadi ahlillah, janganlah jadi ahli ibadah, jadilah ahlillah. Orang yang beribadah kerana Allah Ta'ala. Sebab kalau sifat orang beribadah ni banyak juga. Bila tak tinggal tahajud, bila tak tinggal baca Quran, zikir selalu. Tuan-tuan, kadang-kadang dah banyak zikir, dah rasa makom tu tinggi daripada orang. Aku ni dah makom lain dah ni. Mereka tu bukan level aku. Dah sampai begitu rasanya. Kan? Aku ni dah sampai makom zuhud dah. Aku ni karomah wali dah ni. Sebab zikir aku dah hampir 100,000 ni. Padahal dia merasakan benda tu, dia sebenarnya terpalit dengan dunia. Sebab dia bercakap dengan dirinya sendiri, dia mengakui akan apa yang dia lakukan, itu adalah satu benda yang kamu tertipu dengan tipu daya syaitan. Sepatut sebaik-baik sesuatu yang ikhlas itu, kata ulama, tak diingati. Bukan diingat. Contoh dia kata, Ustaz, saya 3 hari lepas, Ustaz, saya tahajud. Wish, tak tinggal, Ustaz. Jangan diingat akan benda yang telah dilakukan. Kerana itu adalah sesuatu yang disebutkan sebagai ikhlas. Jangan ingat. Bila kita ingat, kita masih mengharapkan daripada ganjaran dunia. Tak perlu ingat. Tinggalkan lalu biarkan. Wallahu'alam. Okey, baik. Iaitu yang kedua, iaitu ahli abid. Abid ni siapa tuan-tuan? Yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah tabarakallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu. Baik, yang ketiga.
disebutkan golongan sufi, tuan dirahmati Allah. Dia tuan yang dirahmati Allah SWT, dia merasakan telah melaksanakan zuhud dan wara' dengan memakai pakaian yang usang, tidak terurus dan berbau tidak elok. Dengan anggapan yang lebih penting ialah kebersihan hati dalam masa sama, segala anggota kotor dengan maksiat dan dosa. Ini pun tertipu daya dengan siapa tuan yang dirahmati Allah, dengan tipu daya iblis. Rasa zuhud wara' dengan pakaian usang tak terurus, berbau tidak elok. Anggapan yang lebih penting ialah kebersihan hati dan dalam pada masa sama segala anggota kotor dengan maksiat dan dosa. Bila kita kata sufi, sufi ni apa tuan-tuan? Penjagaan rohaninya luar biasa. Penjagaan luar biasa. Ni sebab apa? Orang-orang sufi ni lebih menjaga daripada rohaninya. Rohaninya terjaga daripada perkara-perkara yang mendatangkan syak wa sangka yang tidak baik. Maksud dia apa? Kalau orang sufi ni memang sangat jaga, teliti. Lebih-lebih pada berkaitan dengan rohani. Kebersihan dalaman hatinya. Sangat-sangat fokus. Tak macam setengah orang. Tapi tertipu daya dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, seolah-olah nampak zuhud dan wara' dengan pakaian tersebut. Sedangkan Allah itu suka benda yang cantik. Subhanallah. Kan? Sebab tu kita antara nikmat yang besar, kalau kita ada nikmat, pakailah baju cantik-cantik. Bukanlah orang yang wara' zuhud tu kena pakai koyak-koyak, tak. Zuhud itu sebahagian guru kami sebut meletakkan dunia di tangan tetapi akhirat di hati. Tidak terlalu mengendahkan pakaian dunia, tidak terlalu mencari-cari harta dunia, tetapi sentiasa menjaga hatinya untuk kekal hablu minallah, sentiasa merasakan sesuatu nikmat dengan mencintai Allah. Itu sebahagian kata guru kami. Sebab tu orang sufi ni sangat jaga. Ini antara pesan guru kami juga, kalau orang sufi ni saat dia buat dosa, dia segera istighfar. Bukan lambat-lambat. Inilah orang sufi. Baik. Orang yang mempunyai harta, arbabud dunya wa ashabul amwal. Orang yang mempunyai harta. Tuan-tuan. Orang yang tertipu daya, yang keempat disebutkan orang yang mempunyai harta. Dia bertuhankan harta dan kemewahannya sehingga lupa kepada Allah dan kewajipannya terhadap harta, iaitu zakat. Ketika dia menggunakan hartanya untuk mendirikan masjid, menyantuni anak yatim, membantu mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana alam dan lain-lain, ia sebenarnya inginkan pujian dan sanjungan daripada orang ramai, maka ini satu bencana yang besar kepada orang yang mempunyai harta. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, dalam kitab ni tak ada. Jenis-jenis tipu daya tu, tuan-tuan, kepada orang yang mewah, yang mempunyai kemewahan, sebut harta. Yang pertama, antara tipu daya iblis, kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, dia dah tak kisah daripada mana datang hartanya. Daripada mana datang hartanya. Tak kira halal, tak kira haram. Yang penting kaya. Kalau bahasa kita sebut masyuk. Gitu. Kata Kekanda Intan, yang penting masyuk, kata dia. Contoh. Kan? Maknanya di sini, orang-orang yang kaya tertipu daya dengan cara dia mendapatkan harta. Kadang dia terlibat dengan sesuatu yang haram dan juga sesuatu yang syubhah. Yang penting dia mendapatkannya. Ni kita sebut. Yang kedua, dia kata tak handsome, tak apa, asal kaya. Betul. Macam saya tak apa, tak kaya, yang penting comel. Itu berbeza. Okey, baik. Yang pertamanya. Yang kedua, orang yang diuji kemewahannya, kata Imam Ibnu Al-Jauzi, adalah mereka-mereka itu tak berani mengeluarkan zakat. Dan bisikan-bisikan syaitan kepadanya akan mengatakan, kalau kau keluar zakat,
kau akan miskin. Contohnya begitu. Sebabkan dia tak mau keluar zakat. Faham? Yang ketiga, kata Imam Ibnu Al-Jauzi, bahayanya kepada mereka-mereka yang mempunyai harta. Yang ketiga, apa saya lupa lah. Tadi. Dia belanjakan harta itu ke mana? Seperti mana yang disebutkan. Dibelanjakan hartanya itu ke mana? Sebab berpotensinya orang yang melakukan dosa ini dengan harta adalah mereka yang berharta berbanding dengan orang yang miskin. Potensi mereka lebih banyak melakukan dosa sampai ada kalanya belanja dengan boros. Contoh, baju. Macam saya, kita ada duit banyak. Duit dalam bank ada 1 juta. So sebenarnya kita boleh je beli benda murah, tapi sebabkan kita dah mengubah hidup, kita tertipu daya dengan ubah duit kita, maka kita dah mula belanja dalam keadaan yang jumlahnya besar. Sampai dulu kita ada pakaian, tapi pakaian kita beli tak sampai 100. Mungkin RM35, RM30. Tapi ada hanya sekadar t-shirt kosong sampai RM300. Kadang kasut sampai RM800. Ini sebab terlalu mewah. Dia kata, Ustaz sibuk pasal bukannya duit Ustaz. Ya, tetapi tipu daya begini bahaya. Sebab dia termasuk dalam amalan syaitan yang dikira sebagai membazir. Sebab tu lebih baik daripada yang kita belanja banyak-banyak tu, baik kita bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Bukan kata jadi Ustaz reward pada diri sini. Betul, tak ada masalah. Tapi kadang-kala kita tertipu dengan tipuan daya syaitan sebab perkataan reward tadi. Kita pun beli dengan pakaian mahal. Kita pun beli kasut. Ada kawan saya dia cakap dia beli kasut tu sampai 900 lebih. Ada yang pakai kasut biasa yang ada dekat tempat-tempat murah RM50 tu. Dia kata dia tak pakai barang lokal, dia pakai original. Tu hak dia lah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir. Benda tu, tu saya sebut design sama, pakai pun sama. Tapi mungkin dia kata Ustaz reward pada diri. Betul. Tapi kalau dah reward, kita kena ingat. Duit kita sebenarnya jumlah sama. Walaupun kita tak ada duit, tapi belanja kita sikit. Bila kita banyak, kita belanja banyak. Sebab tu kena jaga-jaga dengan kemewahan ni bukanlah tak baik. Ada kalanya tipu daya iblis tu sentiasa berada juga. Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga Imam Al-Haddad panjang lebar tentang jenis-jenis maghrur, tipu daya dalam kitabnya. Beliau menyebutkan jenis-jenis tipu daya itu ada berbagai-bagai. Demikian pula orang yang terpedaya pun mencakup golongan orang yang taat dan orang yang membuat maksiat juga. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada nak bertanya soalan? Kita dah sampai pukul 6, 5 minit. Okey, ke kanda Amira. Jemaah kalau ada soalan. Ustaz, sebelum jemaah tanya, saya tanya dulu. Sila. Tadi apa yang Ustaz kata macam ulama kan yang dia belajar tapi dia sebarkan tapi tak mengamalkan. Contoh macam kita yang belajar ni kan, kita belajar tapi kita belum lagi nak beramalkan, nak mengamalkan kita baru dapat kan. Tapi kita share, kita kongsi dengan orang lain agar orang lain dapat manfaat yang sama. Macam mana Ustaz? Okey, baik, terima kasih yang bertanya. Share apa yang kita pelajari bagus. Di situ disebut tentang al-ulama. Ulama-ulama ini adalah mereka-mereka yang faham agama, membantu orang untuk kehidupan dalam beragama, mengikut panduan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka antara yang mengajar berbeza dengan orang yang belajar. Faham tak Kakanda? Faham. So kita belajar, kita share macam kat sekolah. Kita belajar, kita share nota. Kita share. Bagus tak? Bagus. Tapi kalau tak beramal tu kurang komplit. Share bagus,
Tapi kalau boleh mesti diniatkan azam untuk kita amal. Jangan kita tak beramal. Sebab tu, wahai orang-orang beriman, Allah sebut dalam Quran, mengapakah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Nampak tak ayat Allah di situ? Sebaik-baiknya dengan ilmu yang kita dapat, kita amalkan niatnya dengan amalkan, kemudian kita sebarkan. Amatlah baik kepada orang yang belajar lalu sebarkan. Tetapi janganlah sampai satu saat kita hanya menyebar tanpa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sebab buah pada ilmu itu adalah amalan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jelas Ustaz, Masya Allah. Maknanya bila kita belajar, tapi kalau banyak benda, banyak kitab yang kita belajar pun, tak semua kita amal. Maknanya kita ambil yang mana kita mampu untuk kita buat. Dan kita sebarkan. Maknanya kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sebarkan kebaikan memang disuruh. Tetapi mengamalkan ilmu itu lebih baik untuk kita yang ada ilmu. Sebab ilmu itu bukan untuk disebarkan saja, tetapi untuk diamalkan. Kalau menyebarkan itu satu benda baik. Tetapi sebaik-baiknya ilmu itu untuk diamalkan. Tetapi bagaimana kita nak sebarkan satu ilmu, kata guru kami, sedangkan kita tak merasai keindahan, kenikmatan dalam mengamalkannya. Contoh, ulama-ulama sampaikan satu amalan. Maka amalan tu terlebih dahulu mereka lakukan. Sebab ada kelebihan amalan tersebut. Barulah mereka sampaikan. Faham? Baik, faham. Faham tu. Alhamdulillah. Faham home. Home semua. Saya seorang je faham. Orang lain saya tak tahu faham tak. InsyaAllah. Okey, jemaah ada lagi nak tanya. Ustaz tengah offer ni. Sekejap lagi kita nak masuk ke bulan Rejab, Masya Allah. Sikit lagi. Allah rasa gini. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Belum Syawal lagi. Belum Syawal. Belum Ramadan lagi. Dia kalau orang di Arab, dia masuk Rejab, membuat perasaannya untuk bertemu Ramadan. Ya, Masya Allah. Membuat macam dia, sebab sesuatu sebut golongan yang dirindukan syurga, bila nak tiba Ramadan, dia rasa seronok. Betul. So kita kena seronok. Sebab dia ada ayam golek dengan murtabak daging. Okey, baik. Silakan. Makan yang satu. Okey, tanya apa tu Bunda Ros? Silakan, Bu. Ustaz, minggu depan tiba-tiba syarah sikit tentang bulan Rejab. Bulan Rejab, insya-Allah. Request daripada ibu lah dan boleh. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibu-ibu Bunda Ros, kalau Gema Nur Iman mungkin nak pelajari kitab untuk sepanjang perjalanan Nabi SAW di peristiwa Isra' Mi'raj, kitabnya dipanggil kitab Kifayatul Muhtaj. Minta ustaz buat daurah. Ustaz yang mampu buat daurah Kifayatul Muhtaj. Seronok cerita dia. Seronok. Apa dia? Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Karangan Syekh Daud Abdullah Fatani. Syekh Daud Abdullah Fatani. Okey. Kita pasal Isra' Mi'raj ke Ustaz? Ya, itu daripada mula. Saat macam mana tiba-tiba buruk Nabi tu tak mau naik dengan Nabi. Dia tak mau naik dengan Nabi. Dia macam ni. Lepas tu Jibril kata, wahai buruk, hak tahu tak siapa ni? Ni Nabi. So tu dapat. Ustaz dalam daurah tu. Ustaz dalam negeri daurah tu nanti. Saya ni mana layak bunda.
Bagi ustaz yang lain lah. Ustaz, yang ini lambat lagi habis kan Ustaz kan? Yang Apa apa? yang Kitab Yang Qabul cerita. Salim ni berapa muka surat Ustaz? lama lagi ni. Oh, 582. Sekarang kita 261. Ustaz ada lagi satu kitab yang beli dulu. Banyak ada Sejarah tiga. Alam Adab Barzah belum lagi. Habis. Adab Al-Mufrad pun ada lagi? Tak apa. Kalau Bonda Ros request kitab apa yang saya boleh mengajar, saya boleh mengajar. Sebab tu Kifayatul Muhtaj tu best. Mungkin kita biasa dengar Nabi duk biasa lalu gitu je dalam ceramah. Banyak peristiwa dalam tu. Nabi diperintahkan tentang bekam pun dekat dalam tu. Ada satu kemuliaan mereka-mereka yang berbuat baik pada ibu bapa. Semua ada dalam tu. Kejap. Saya tunjuk kitab tu. Kejap. Baik. Kalau masa benda bulan Rejab kita nak buat berhenti sekejap untuk ambil ni sikit pun boleh juga. Ha. Sambung balik kitab yang ada ni. Sebab panjang lagi kan kitab yang ada ni. Sekadar bercerita sempena bulan Rejab ni. Masuk Syaban. Bulan ni biasa ada daurah lah. Daurah kitab ni. Jelas tak? Belakang sikit Ustaz. Kejap. Mak. Itu belakang sangat. Tak nampak penuh. Sekejap. Sekejap. Okey. Tebal ke Ustaz? Tebal berapa muka surat? Kitabnya ada 7. Ada dia sebab wahaza doa laili nisfu Sya'ban. Dia ada doa nisfu Sya'ban kitab ni. Kalau daurah berapa hari? Doa yang dibaca akhirnya kemudian daripada kata membaca Mi'raj. Ada juga disebutkan. Semua ada dalam ni. Okay, daurah. Tapi disebutkan macam-macam lah. Dalam ni maknanya biasa kita dengarkan biasa je. Ni detail. Memang sangat-sangat detail. Kalau baca sedap lah. Daripada perkataan dia akan buka. Kali 3 tahun kau boleh habis. Tak sampai 3 tahun 3 benda. kali Rejab. Ke 2 kali Rejab. 77 cerita rakyat. Apa tu? Nabi Adam tu 3 tahun Ustaz tak habis lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Bagi saya lah bonda kitab ni kalau bonda buka hari ni mungkin boleh habis pada mungkin boleh habis pada tahun depan punya Rejab. Tapi at least kita tahu sempurnanya jalan peristiwa tu. Yalah. Sebab semua dia tulis wan najmu kan masa Isra. Isra ni pada surah Isra. Tetapi tentang Mi'raj dia bukan pada surah Isra. Dia berada pada surah An-Najm ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Isra lain, Mi'raj lain. Isra di perjalanan, Mi'raj Nabi diperjalankan. Isra subhanalladzi. Kenapa Allah menggunakan perkataan subhanalladzi asra? Memperjalankan bi'abdi. Ini tadabbur. Bi'abdihi bermaksud hamba. Kenapa tak tulis subhanalladzi asra Muhammad? Dia tulis bi'abdi. Sebab sebaik-baik orang itu adalah sebagai seorang hamba. Tapi sebelum Nabi main naik atas, Nabi dicuci hatinya. Kenapa cuci Nabi? Hati Nabi dicuci. Berapa kali hati Nabi dicuci termasuk dalam cucian belahan hati ni. Masya Allah. Dalam semua adalah detail lah. Cerita dia seronok lah. Kalau baca nanti, bagi ustaz-ustaz lain lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Ustaz dah habis baca satu kitab tu takkanlah tak boleh ngajar. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Dia semua ada tunjuk ni. Neraka itu ada 7 pangkat. Jahannam, Lazah, Khutaman, Sa'in, Saqar, Jahim, Hawiyah. Ada sebutlah dalam ni. Semua dalam ni. Dengan dalil yang sangat tepat. InsyaAllah. Wallahualam. Tak apalah. Nanti kita ada sikit. Baca sikit-sikit pun best. Buka sikit-sikit. Ustaz. Sempurna Isra. Assalamualaikum Ustaz. Kita punya ziarah ke Alam Barzah pun masih banyak lagi Ustaz. Betul, masih banyak lagi. Cuma saya sebut kitab ni bukan nak mengajar. Inilah kitab rujukan untuk Isra Mi'raj. Okay. Minta tolong admin nanti masuk dalam grup boleh?
supaya Aisyah, kita dapat dia beli. pinjam Ustaz, nanti Ustaz snap kat saya gambar tu. Saya hantar kat RM2. grup. Terima kasih semua. Okeylah, bonda. Kita tutup, nanti seronok pula cerita buat Isra Mi'raj ni. Kena kali ni buka ni, seronok tak? Memang seronok. Ustaz, kalau beli kitab kena berguru Ustaz. Ustaz kena jadi guru dia. Janganlah, bagi slot ustaz lain lah. Ustaz, saya nak panjangkan sikit soalan Ustaz. Alamak, saya nak jemput anak dah ni. Betul ke kalau kita membaca kitab tanpa berguru, kita tidak sebenarnya pembacaan itu macam sia-sia. Betul ke Ustaz? Kan, siapa yang baca kitab tanpa guru, guru dia setan. Okey. Okey, faham. Kita baca tak ada masalah. Tetapi syarahnya mesti ada. Okey, tak apa Ustaz, Ustaz sendiri tapi Ustaz Ustaz- nak ambil anak. Ustaz, tapi Ustaz kan dia buku-buku kan. Kami nak beli. Tapi siapa nak beli guru? Saya beli, Wanu beli. Ada 2-3 orang beli. Lepas tu nak berguru dengan siapa Ustaz? Kalau kita beli buku kitab-kitab. Boleh baca je. Kalau tak tahu tanya. Okey? InsyaAllah. Baik, bonda ke kanda tutup. Okey Ustaz, sekarang saya buat pengumuman panjang pula. Ustaz tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah. Dengan asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.